Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana sudi klik video ni. Dan tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber saya yang sentiasa menanti video-video baru yang terkini dalam channel YouTube Muhammad Hafizi Alfan. Apa khabar anda semua? Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan lindungan daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So, apakah topik pembincangan kita pada hari ini? Jangan lupa tonton video ini sehingga habis supaya kita sama-sama dapat ilmu dan manfaat daripada perkongsian pada hari ini, insya-Allah. Terbaik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus kepada perkongsian kita pada hari ini, iaitu sejarah ringkas ya. Kisah sejarah mengenai kota Formosa yang terletak di negara Melaka, sebuah negeri bandaraya bersejarah lah yang diiktiraf dunia. So kita terus pada perkongsian kita pada hari ini, iaitu yang pertama, menurut Munshi Abdullah pada tahun 1849, tembok kota Melaka yang dibina daripada batu telah dihancurkan British sekitar tahun 1820-an. Ianya dihancurkan kerana British risau akan pada kekebalan tembok itu sekiranya dikuasai oleh musuh kelak. Kemudian sebahagian pakar sejarah memberikan pandangan bahawa kewujudan tembok kota Melaka sebenarnya dibina pada zaman Kesultanan Melaka lagi. Pihak Portugis hanya membina gerbang yang baru dan gereja di atas bukit. Seterusnya, hal ini terbukti. Terdapat kesan-kesan takik di jata yang berada di depan dan belakang gerbang, mempunyai ukiran seakan-akan keris yang disilang terakul. Terakul ni adalah sejenis pistol buatan Melayu. Sangat mustahil sebuah kota yang ampuh dan kebal mampu disiapkan kurang setahun, walaupun dikerah seluruh orang Melaka membinanya. Melaka ditakluk sekitar bulan Ogos 1511 dan serangan balas dibuat sekitar awal 1513. Diceritakan juga orang-orang tua Melaka ketika istana Melaka dibakar oleh Portugis. Api yang membakar istana mengambil masa 1 minggu untuk menghanguskan istana dan cahaya apinya kelihatan sehingga ke seberang, iaitu di Dumai. Dalam catatan Alfonso, mereka memang menggunakan runtuhan-runtuhan batu daripada makam pembesar, raja, ulama dan juga istana sebagai bahan membina gerbang dan juga gereja. Namun, bukan gerbang itu yang dipersoalkan, akan tetapi bekas gereja Saint Paul itu yang patut dirobohkan. Menurut pendapat penulis ni patut dirobohkan kerana itulah kawasan sebenar istana. Dan terletaknya sebuah masjid agung Melaka satu ketika dahulu. Info terakhir 5 orang raja ataupun sultan pernah syahid ketika peperangan merebut kota Melaka. Ada 3 iaitu yang pertama, Tengku Raja Ahmad Shah Ibni Sultan Mahmud Shah I. Baginda ialah putera mahkota kerajaan Melaka 1511. Kemudian yang kedua, Raden Yunus, menantu Sultan Ageng Raden Demak, iaitu Tengku mahkota kerajaan Demak Jawa beserta 2 puteranya pada tahun 1521. Maknanya yang kedua ni 10 tahun selepas peristiwa pertama lah, 1511. Kemudian yang terakhir ialah Raja Haji Fi Sabilillah, seorang tengku mahkota kerajaan Riau Lingga, iaitu merupakan suku Bugis lah, pada tahun 1784. Baik, kita teruskan lagi perkongsian kita pada hari ini. Dengan tarikh tarikh sebenar menurut catatan yang disimpulkan daripada perkongsian dalam yang saya baca dalam Facebook ni, kemudian saya kongsikan dalam saya punya blogspot lah. Peristiwa yang berlaku pada 10 Ogos
tahun 1807. Okey, pemusnahan kota Formosa. Okey, pada tahun 1807, kota Formosa yang terletak di Bandar Hilir Melaka telah mula dihancurkan atas arahan kerajaan Inggeris. Kota yang dibina oleh Portugis selepas tahun 1511 merupakan kubu pertahanan yang terkuat ketika itu. Pemusnahan kota Formosa ini dilakukan sebagai langkah pertama Inggeris melemahkan Melaka setelah menguasai Melaka dari kerajaan Belanda pada tahun 1795. Sehingga 31 Disember 1807, kesemua kubu, tembok-tembok hospital besar, ini nyatakan dalam ni hospital besar, 2 tempat menyimpan beras, tempat kediaman dan 6 bilik simpanan telah diletupkan dan diratakan. Cadangan pemusnahan kota ini telah dibuat oleh Robert Farquhar, iaitu seorang Lieutenant Governor Pulau Pinang kepada kerajaan Inggeris di India. Beliau telah menyatakan bahawa penyelenggaraan dan pertahanan kubu tersebut hendaklah dikecilkan. Beliau telah memberi dua sebab pertama, iaitu hasil yang diperoleh oleh Melaka tidak mampu membantu tentera Sepoy. Okey, dan pengecilan ini akan membantu memajukan Pulau Pinang. Malah keadaan ini tidak akan menggalakkan kedatangan semula Belanda ke Melaka apabila tiba keamanan di Eropah. Jadi pada awal 1804, beliau dengan tegas mencadangkan agar kota Formosa ini dimusnahkan dan semua penduduk Melaka dipindahkan ke Pulau Pinang. Semasa kerja-kerja pemusnahan sedang dilakukan, Sir Stamford Raffles telah datang ke Melaka atas jemputan William Farquhar. Di sini beliau telah menulis surat kepada kerajaan Inggeris di Pulau Pinang dan India dengan menyatakan bahawa pemusnahan kota Formosa tidak patut dilakukan. Okay, beliau telah memberi sebab-sebab tertentu. Pertamanya, jika Inggeris membiarkan Melaka, pihak lain akan menundukkannya dan akan merugikan Pulau Pinang. Okey, ni sebab yang kedua. Sebab yang kedua adalah kerana Melaka itu sendiri mempunyai nilai sejarah dan untuk mentadbirkannya tidak memerlukan perbelanjaan yang banyak. Manakala sebab ketiga pula, penduduk-penduduk Melaka tidak perlu dipindahkan kerana sebelum Belanda meninggalkan Melaka, Inggeris telah pun memerintahkan penduduk Melaka supaya terus tinggal di sini. Okey, cadangan Raffles ini telah diterima dengan baik oleh kerajaan Inggeris, tapi ia sudah terlambat kerana hampir seluruh kota tersebut telah musnah. Pemusnahan kota Formosa pada hari ini dalam tahun 1807, ianya hanya meninggalkan satu pintu kota yang dapat kita lihat sehinggalah pada hari ini. Baik, kita teruskan lagi ya. Kota Formosa pada tahun 1670-an ada dinyatakan dalam blogspot ini, yang saya rekodkan. Semua orang pernah dengar pasal kota Formosa, masakan tak pernah. Tinggalan bangunan itu dah jadi mercu kebudayaan. Ada macam-macam tarikan pelancong yang dibuat pada nama itu. Tetapi seberapa tahu yang kota Formosa itu melambangkan air mata? Apa perasaan korang? Apa perasaan anda kalau masjid negara misalnya dilanggar penjajah dan batu-batanya penjajah angkat untuk dibuat kubu? Ya, itulah warisan yang patut kita semua kenang kalau nak bicara pasal Formosa. Kerana Formosa ini dibina menggunakan batu bata daripada masjid lama di kota Melaka. Apabila Melaka jatuh pada tahun 1511, ada seorang pedagang muda menyaksikan segala-galanya. Nama pedagang ini ialah Giovanni da Empoli yang menulis warkah kepada bapanya. Dalam warkah itu, beliau menyatakan bahawa kami menyediakan satu kubu batu yang kami bina dengan merombak rumah-rumah orang Islam, masjid-masjid mereka dan bangunan-bangunan mereka yang lain. Kena faham satu benda, zaman itu mereka menggelar orang Islam dengan definisi Moor, M-O-O-R Moor, sempena penduduk Islam di Maghribi dan Iberia. Saya bukan nak berhujah dengan nada woke bagai, tapi apa yang jelas takkan dapat dinafikan. Mereka ini tak kepingin pun nak kenal kita sebagai Malay atau Melayu. Semua umat Islam dipukul rata sebagai Moor. Ni pendapat penulis ni ya. Hampir sama dengan perkataan N untuk divot warga Afrika. Apa-apa sendiri ya, divot N tu saya tak perlu nyatakan. The lack of need to know about the needless minority.
Kemudian berdasarkan wakak ini, memasalah kubur Formosa telah yang dibina dengan menggunakan sisa-sisa batu daripada masjid yang telah pun diratakan. Wakak ini sekarang disimpan di sebuah perpustakaan dalam bandar Florence sebagai saksi satu kezaliman yang dilakukan pada umat Melayu pada ketika itu. Okey, rencana ini direkodkan oleh Ahmad Faizal, okey, dalam slot The Patriot lah. Baik, kita teruskan lagi mengenai kisah batu bata yang membina Formosa. Okey, mungkin menginilah lebih kurang asalnya keadaan sebelum makam-makam raja dan kerabat Kesultanan Melayu Melaka sebelum ia ni dijarah untuk dijadikan kota Formosa. Rekod Portugis sendiri memang ada mencatatkan bahawa bagaimana selepas mereka menguasai Melaka, mereka memerintahkan pula hamba-hamba dan menggajikan pula pekerja untuk mengambil batu sebegini dari kuburan Melaka, okey, daripada penduduk Melaka sendiri untuk membina sebuah kota batu di Melaka. Bersungguh betul Portugis ini menggali kerana ada ditulis pada rekod yang sama batuan laterit di kuburan itu ada yang telah tenggelam jauh dalam tanah. Nak menggali kubur untuk ambil batu ini saja dah makan memasa. Padanya juga dinyatakan dengan jelas bahawa batu-batu tersebut diambil dari kubur para sultan dahulu dan kerabat baginda Sultan Melaka. Malah memang benar dinyatakan ia juga diambil dari Masjid Agung Melaka dan dari bangunan-bangunan yang lain. Dinding sementara Formosa diperbuat dari kayu, di mana di sebelah dalam kota digali parit sedalam 8 kaki untuk tujuan tapak asas binaan dinding batu Formosa. Rekod itu juga menulis bahawa selain batu begini, batu kapur juga dihancurkan untuk dijadikan mortar lekapan bata laterit ini untuk bina dindingnya. Seperkara yang menarik, ia turut mencatatkan bahawa banyak juga batuan sama ini ditemukan dalam bentuk cube seperti kemas dipahat, kemungkinan untuk membina struktur yang lain. Dari catatan inilah timbul kemungkinan bahawa Sultan Mahmud Shah I mungkin mengarahkan pembinaan kota Melaka dari batu, namun tidak kesampaian kerana Portugis sudah datang menyerang. Ini bagaimanapun tidak dapat dibuktikan kesahihannya, sama seperti kewujudan Masjid Agung Melaka di atas Bukit Saint Paul itu. Hari ini batuan jenis laterit sebegini ada ditemukan pada binaan Formosa dan juga pada sisa-sisa dindingnya yang dapat ditemukan di sekitar Melaka pada hari ini. Ia memiliki ciri unik iaitu berlubang-lubang seperti ini kerana biji besi dan aluminium ada di dalamnya yang mengoksida dan juga mengarat apabila terdedah kepada udara, sekaligus memberi ciri unik sebegini dan warnanya yang coklat kemerahan macam itu. Lokasi tanah perkuburan dan makam lama seperti yang dinyatakan dalam gambar ni boleh dijumpai di Duyung Melaka, betul-betul di hadapan Masjid Jamik Laksamana Hang Tuah. Sadulah tengok suasana macam ini. Baik, kita teruskan lagi perkongsian kita. Nostalgia Formosa di Melaka. Sisa runtuhan gereja Saint Paul. Apabila kita lihat saja gambar yang rare ni, mesti anda tahu di mana kan? Gambar lama runtuhan gereja Saint Paul ini diambil pada tahun 1895. Runtuhan gereja Saint Paul ini berdiri di puncak Bukit Melaka. Dahulunya dikenali sebagai Bukit Saint Paul sebab ada gereja di atas Bukit Melaka itulah. Berhampiran tinggalan kota Formosa. Menurut sejarah, di tapak gereja ini berdirinya Istana Mahligai Melaka yang telah dimusnahkan oleh Portugis sebaik saja mereka menawan kota Melaka pada tahun 1511. Tapak ini pada asalnya diduduki oleh Chapel of Annunciation yang dibina pada 1521. 10 tahun selepas Melaka jatuh tangan Portugis oleh Dueto Coelho sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada Virgin Mary. Ini dia punya pegangan agama dia lah, Kristian, kerana telah menyelamatkan nyawanya dari badai di Laut Cina Selatan. Pada tahun 1548, Bishop Agung Goa di India menyerahkan gereja ini kepada Jesuit yang mula mengubah suainya pada tahun 1566. Daripada 1548 ubah suai pada tahun 1566. Runtuhan gereja yang kita dapat lihat sekarang telah siap dibina pada tahun 1590. Ubah suai pada 1566
siap dibina pengubah suaian tu pada tahun 1590 dengan menara di sebelah kanan yang ditambah pada tahun 1593, 3 tahun selepas pada 1590. Runtuhan gereja St. Paul ini merupakan bangunan gereja yang tertua di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Gereja ini terkenal sebagai tempat di mana jasad Francis Xavier, iaitu perintis Katolik, penganut Katolik Kristian di Asia Tenggara yang dikebumikan sementara untuk tempoh 8 bulan selepas kematiannya di Kepulauan China, iaitu dari 22 Mac 1553 hingga 11 Disember 1553. Makam terbuka tersebut terletak di dalam gereja tersebut yang kini dipagari dengan jaringan besi. Ramai yang menyangka ianya wishing well, tapi sebenarnya ruang terbuka di lantai gereja itu adalah makam. Jika diperhatikan, lantai gereja ini sebenarnya tapak perkuburan bagi orang-orang penting Portugis dan Belanda. Ini memang kelazimannya pada waktu itu, seperti mana anda akan jumpa kubur tokoh agama atau sultan-sultan di masjid lama. Runtuhan gereja ini dipelihara dan diselenggara sekitar tahun 1930-an. Batu-batu makam yang ada pada asalnya berselerak di lantai telah dialih dan disandarkan pada dinding gereja. Selama ini tempat yang anda melompat dan bergambar sebenarnya adalah tapak perkuburan lama. Jika nanti berkunjung ke gereja ini, jangan nak suka-suka sangat ya. Takut nanti ada yang ikut balik pula. Okey, begitu ya sedikit perkongsian kita pada hari ini, iaitu mengenai kota Formosa. Okey, yang kita kenali dengan nama Formosa lah. Okey, nama sebenarnya tidak dapat dipastikan. Okey, kemungkinan besar nama tu diubah selepas Portugis menjajah Melaka lah. Okey, kemudian dinyatakan di sini perkongsian ini. Pembinaan batu bata yang menjadi asas pembinaan kota Formosa tu kebanyakannya diambil daripada makam-makam sultan, kerabat-kerabat sultan dan juga ulama-ulama yang meninggal di di sekitar kota Melaka tu lah. Kemudian ada juga dinyatakan dalam sini batu-batuan yang masih tinggal, yang masih berada daripada zaman Kesultanan Melayu tu masih kekal di Duyung ya, dinyatakan sini di Duyung lah, di Duyung Melaka. Kita nampak batu bata tu unik lah, sebab tak macam batu bata biasa yang kita buat perumahan moden ya. Berbeza sebab dia punya struktur bahan dia berbeza lah. Kemudian yang menarik kat sini ada saya rekodkan dalam blogspot saya ni. Sebuah gambar yang diambil dinyatakan pada tahun 1670 Masihi lah, ketika zaman penjajahan Belanda. Kemudian kisah sejarah kota Formosa ni, ada dinyatakan seramai 5 orang ataupun raja ataupun sultan yang merebut untuk menguasai kota Melaka melalui tawanan pada kubu Formosa lah. Yang dinyatakan sini anak kepada Sultan Mahmud Shah, Tengku Raja Ahmad, kemudian Raden Yunus, menantu Sultan Agung Raden Demak, dia menantu dan juga puteranya, 3 orang lah. Tadi yang pertama seorang, 3 orang dan 4 orang. Yang terakhir sekali dinyatakan sini ialah Raja Haji Fisabilillah. Kalau anda tahu sejarah mengenai kepahlawanan Bugis, 5 orang Bugis bersaudara, dia daripada susu galuh Bugis bersaudara itulah yang terus pada Raja Haji Fisabilillah. Kira dia meninggal syahid pada tahun 1784. Maknanya zaman penjajahan Belanda lah. Masa tu Bugis ada sejarah yang buruk lah. Maksudnya dia berperang dengan Belanda pada zaman tu, zaman kerajaan Riau Lingga, Johor Riau Lingga Pahang lah, tak silap saya lah, dalam tahun 1784. Kemudian yang menarik yang di sini sewaktu kota Formosa ni ditawan oleh Portugis, dinyatakan sini Istana Melaka telah dibakar oleh Portugis.
Okey, api yang membakar istana tu mengambil masa 1 minggu. Mungkin binaan dia dibina daripada kayu ya. Mengambil masa 1 minggu untuk menghanguskan keseluruhan binaan istana Melaka ni, di mana apinya daripada Melaka tu ternampak sehingga ke seberang di kawasan Dumai. Maknanya daripada peristiwa kebakaran Istana Mahligai Melaka ni, bukan saja telah diketahui oleh penduduk tempatan Melaka ketika itu, malahan juga telah tersebar sehingga ke Nusantara lah. Maknanya dah bertebaran sehingga ke Sumatera, di bahagian Riau, Bintan dan semua tempat luar daripada kepulauan, daripada semenanjung Tanah Melayu lah. Ada juga yang bersoalkan bekas gereja tu yang dibina di atas tanah yang dibina oleh masjid, bukan masjid, maksudnya Masjid Agung Melaka ni dipercayai dibina di atas Bukit Melaka. Ini dinyatakan sini. Tapi kalau saya pernah tengok, saya punya pengalaman ni, saya pernah tengok dalam catatan yang dimuat naik dalam Muzium Melaka sendiri, kedudukan Istana Mahligai Melaka, Istana Kesultanan Melayu Melaka tu berada di kedudukan bukit. Bahagian bukit, maknanya yang dibakar sehingga hangus ambil masa 2 minggu tu baru dibina gereja sempol tu. Kemudian yang Masjid Agung Melaka ni terletak di kaki bukit lah. Dia terletak di kaki bukit. Jadi masa yang saya faham tu, waktu serangan Portugis pertama kali di Melaka ni, dinyatakan masa tu Sultan Mahmud Shah macam tak bersedia berperang lah. Dia tak terfikirlah Portugis nak serang pada waktu tu, sebab yang membocorkan rahsia pertahanan Melaka ni kebanyakannya orang tempatan yang belok pada Sultan Mahmud lah, termasuk pedagang-pedagang luar yang bukan Islam lah. Dinyatakan tu katanya ada yang pedagang Cina dan juga daripada Jawa ya. Itu yang dinyatakan dalam muzium yang saya baca. Kemudian serangan dibuat pada waktu subuh. Masa waktu subuh mana ada orang yang nak prepare untuk perang kan. Tiba-tiba masa serangan pertama tu yang saya dapati memang diserang masjid lah. Di mana ditawan masjid. Dia tahu kawalan Melaka punya kota ni pada waktu subuh tu macam ketiadaan pengawal. Jadi memang dia bila dia berserang Melaka tu yang diserang Masjid Agung Melaka ni, baru dia tawan ke Istana Melaka. Tapi mungkinlah pendapat saya, bila dah kena serang tu tak boleh nak bertahan. Maknanya Sultan apa semua beredar keluar daripada istana, kemudian beransur-ansur, macam maksudnya bila dah serang tu mungkin dia dah beransur-ansur keluar daripada kota Melaka lah. Sebab asakan daripada Portugis tu amat kuat Sebab mereka dah masuk tu, tak silap saya, pandangan peribadi saya tu, sebab kapal-kapal yang mengawal perairan Selat Melaka tu, kapal besar tu tak kunjung tiba. Maknanya mereka menyerang mengejut. Kapal-kapal yang melindungi Selat Melaka tak ada. Memang mereka ambil peluang lah, hasil daripada bocoran maklumat daripada pedagang-pedagang yang singgah di Melaka dan juga penduduk tempatan yang belot lah. Satu lagi, pemusnahan kota Melaka ni yang dilakukan oleh, yang dicatatkan sini ialah dilakukan oleh kerajaan Inggeris. Tapi kalau kita tengok daripada pengkongsian maklumat ini, tak dinyatakan yang penduduk tempatan masa nak tawan balik Melaka daripada Portugis, maknanya selepas Melaka kalah, tak ada dinyatakan penduduk tempatan tu nak memusnahkan kota tu, tak. Tapi dinyatakan secara ni, yang secara bertulis, maknanya kerajaan Inggeris memang menghancurkan kota Melaka. Kalau ikutkan dalam peta kota Melaka tu, dibina memang sekeliling tempat Melaka lah, negeri Melaka lah. Jadi dia punya kota tu, anda bayangkan macam ialah pagar rumah keliling. Jadi memang kuat lah. Kalau kita bayangkan zaman moden sekarang ni, pembinaan kota tu amat besar. Lepas tu nak runtuhkan ambil masa. Kemudian runtuhan tu berjaya dibuat selepas Inggeris mula datang ke Tanah Melayu lah.
dia nyatakan di sini 10 Ogos 1807 ni, masa ni pengaruh British dengan Belanda dah makin kuat. Sebab Belanda mula-mula Portugis masuk ke Melaka. Belanda dikalahkan oleh Belanda, okay, dengan bantuan pada Sultan Johor lah, Kesultanan Johor. Yang ni sejarahnya kita akan bincang kemudian lah, takut tak sempat nak ceritakan semua pada hari ni. Kemudian bila dah ditawan oleh Belanda ni pula, okay, dia berkuasa di Melaka. Kemudian satu peringkat sebelum berlakunya Penjajahan Inggeris Belanda lah, 1824, mana yang ni tahun 10 Ogos 1807. Ada satu perjanjian antara Belanda dengan Inggeris di mana jajahan Belanda termasuk Melaka diserahkan pada Inggeris. Kemudian Inggeris pun ambil pulang lah. Dia hapuskannya, dia musnahkannya kotak Formosa ni, tinggal pintu gerbangnya. Tapi bangunan Belanda yang Red Fort di Melaka tu masih kekal sebab dia ada hubungan baik dengan Belanda. Yang tu dia tak musnahkan, dia musnahkan kotak Formosa ni. Alasan dia tadi, dia tak nak musuh menggunakan kota Melaka ni sebagai sebuah kubu besar. Kemudian masa pemusnahan kota Belanda ni, mereka tengah berkuasa di Pulau Pinang. Maknanya waktu tu pengaruh Inggeris dah makin kuat di Pulau Pinang lah, okay? Dengan seberang perai pun dah masuk dalam jajahan Pulau Pinang yang dikawal oleh Inggeris, yang diambil daripada Sultan Kedah di utara Tanah Melayu. Dia panjang ceritanya, okay? Bila dia dah ambil alih Pulau Pinang tu, dia nampak pula potensi Melaka ni sebagai pelabuhan juga, okay? Dalam satu laluan Pulau Pinang, Melaka. Kemudian bila datangnya Stafford Rifle ni, jadi pula Singapura pula termasuk dalam negeri-negeri Selat. Ada yang dinyatakan negeri Selat bukan Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, dan ditambahkan lagi dengan Sabah, Kota Kinabalu ke Labuan ke, tak pasti saya kena cek balik maklumat dia. Jadi bila ada 3 laluan ini, bila datang Stafford Rifle, ada ceritanya pula macam mana Stafford Rifle mendapatkan Pulau Singapura tu untuk dijadikan sebuah penubuhan negeri-negeri Selat di bawah penguasaan Inggeris. Jadi bila kita tengok sini, mula cadangan asalnya dibuat oleh Robert Farquhar lah, okay? Dia nak musnahkan keseluruhan, okay? Dia sebenarnya Lieutenant Governor Pulau Pinang, okay? Cadangan beliau ni dipersetujui, okay? Kemudian bila datang Stafford Rifle ni, cara dia, penyampaian dia kepada pemerintah mereka, okay, sehingga mendapat kepercayaan daripada kerajaan Inggeris untuk menolak cadangan asal untuk, okay, memusnahkan kotak Formosa Melaka ni. Kemudian benda tu dah terlambat lah. Benda tu kerajaan Inggeris terima, tapi dah terlambat. Bila kerajaan dah terima, yelah zaman dulu buat mana ada perhubungan media yang cepat melalui dalam internet kan. Sebab zaman dulu tu kira kalau hantar mesej semua secara berkuda ke, secara burung ke, zaman dulu anda bayangkan perhubungan zaman dulu macam mana kan. Jadi nak sampaikan dari satu tempat ke kerajaan Inggeris di India tu, pada masa waktu penjajahan Inggeris tu, mesej tu lambat sampai lah, walaupun dia diterima kan. Sebab dah musnah, tinggal dia punya mercu tanda Formosa tu lah yang kita lihat sehingga sekarang. Jadi ada satu lagi yang saya tengok sikit lagi sebelum kita habis perbincangan ini. Memang ada dipaparkan dalam Museum Melaka, okay? Stafford Rifle sendiri menyampaikan arahan daripada pihak atasan lah, kerajaan Inggeris, supaya pemusnahan Kota Melaka yang membelan belanja yang besar ketika zaman itu dihentikan, supaya ditumpukan kawasan-kawasan lain yang lebih mendatangkan keuntungan pada pihak Inggeris. Dia dah dapat Pulau Pinang, Melaka, okay? Bila dapat Pulau Melaka ni, nampak potensi Pulau Pinang lebih. Melaka ni dah kurang potensi dia lepas Inggeris masuk. Jadi alasan dia, bila dah tak ada tumpuan ni, lebih baik musnahkan lah, apa nak dikekalkan. Tapi Stafford Rifle sempat halang, okay? Datang dengan berkuda pun saya nampak dalam gambar museum lah. Berkuda, dia beritahu batalkan operasi ni sebab kita lebih pentingkan operasi di Pulau Pinang, okay? Kemudian dah operasi berlangsung. Kebetulan pula bila ada pertindihan kuasa British dengan Belanda ni, itu yang timbulnya Pulau Singapura tu. Tapi saya tak boleh nak
cerita semua video pada hari ini sebab kesuntukan masa dan saya perlukan masa yang lebih untuk mengkaji lah. Jadi apa yang anda faham, British menguasai Pulau Pinang, okay, sebelum berlakunya perjanjian Pangkor. Dia dah menguasai Pulau Pinang. Okay, lepas tu Melaka. Okay, Melaka ni dia nyata kat sini 1804 sebelum berlakunya perjanjian Inggeris Belanda. Yang berlaku pada 1824, ini 1807 pemusnahan Formosa. Kemudian akhir sekali 1819, tak silap saya lah, penguasaan Inggeris di Singapura melalui tipu daya Inggeris kepada waris Kesultanan Johor dan juga Singapura lah yang terakhir, iaitu Sultan Sisap. Penat sikit lah cerita hari ni sebab dia berkaitan dengan sejarah Melaka. Tapi apa yang pasti, kota ni dibina sebenarnya asal memang daripada rakyat tempatan. Dan info yang saya dapat sebelum ni, ilham untuk menghasilkan kota Melaka yang berbatu ni sewaktu eksplorasi Hang Tuah singgah ke Venice, Itali. Sebab Hang Tuah ni kan Laksmana. Jadi Laksmana ni dia sebagai duta kepada Kesultanan Melaka ni, dia membawa dia punya ni lah, maknanya panji-panji daripada Kesultanan Melaka dibawa rantau satu dunia ke Jepun, India dan sebagainya, ke Itali. Dan balik daripada Itali dia persembahkan maklumat kepada Sultan Melaka yang mengilhamkan Sultan Melaka berminat untuk membina sebuah kubu berbatu lah. Ada juga yang ditulis oleh sejarawan sama ada tempatan lah. Yang saya tengok, dinyatakan kota Melaka ni memang dikelilingi oleh batu lah, dan yang dia punya kota, serpihan kota tu hanya tinggal kubu Formosa saja. Kemudian ada juga dinyatakan bahawa di bahagian jata di kota Formosa tu ada tergambar keris dengan terakul pistol Melayu, ya. Sesuatu yang tidak diketahui oleh rakyat Malaysia. Kalau tanpa pendedahan ni kita tak pastilah dia punya fakta sebenar dia. Okey. Satu lagi, ya, yang menyentuh hati saya lah bila saya baca dia membina kota-kota tu untuk membesarkan, mengindahkan, membuat perubahsuaian menggunakan batu bata yang dikutip daripada batu-batu nisan penduduk, sama ada penduduk, tapi nyata sini bukan penduduk lah, dia nyatakan sultan, kerabat dan ulama yang meninggal di Bukit Melaka tu. Dia ambil batu-batu nisannya untuk dibina kota. Itu sesuatu yang pada saya menghina kita sebagai orang Islam. Bila dah kota itu kita tak dapat pertahankan, dia menghina dengan jenazah yang berbatu nisan ni, dengan mengambil batu untuk buat pembinaan kota. Jadi mungkin juga bila dah ambil batu-batu nisan tu, tak diketahui lah jenazah-jenazah tu kedudukan dia berada di mana sebab dah tak ada batu nisan kan. Satu lagi sebelum kita habis ni, ada dinyatakan di bahagian gereja di bahagian atas Bukit Melaka tu, dulu namanya Bukit St. Paul. 2 tahun lepas ke 2021 ke dah tukar nama kepada Bukit Melaka. Nanti kita bincang pada ruangan yang akan datang. Ditunjuk gambar gereja St. Paul tu ada kedudukan. Kalau kita nampak daripada dia punya keliling, dia ada letak macam nama-nama dia orang punya prajurit-prajurit dia yang meninggal, rakyat-rakyat tempatan yang dah jadi mewujudkan bangsa Serani pun ada tulis nama-nama. Maknanya macam kawasan perguruan terbesar atas Bukit Melaka tu lah. Dan juga sisi-sisi runtuhan gereja ni pun terlibat dalam perobohan kota Formosa yang dibuat oleh British lah. Ada ketika itu. Saya rasa cukup setakat ni saja dulu video kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang, InsyaAllah. Baik, begitulah sedikit perkongsian kita pada hari ini. Jadi apakah pandangan anda semua? Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda pada bahagian komen dalam video ni. Dan tak lupa juga
Okey, bagi anda yang terlepas video-video yang saya pernah uploadkan dalam YouTube ni, okey, ada dua cara. Yang pertama, anda tengok dekat link atas tu. Okey, setiap beberapa minit tu akan keluar link-link video sebelum ini. Ataupun sekiranya anda berminat untuk mengetahui ataupun membaca lebih lanjut perkongsian kita pada hari ini mengikut topik yang saya keluarkan video di dalam channel YouTube ni, anda boleh tengok kat bahagian komen yang saya highlightkan. Anda boleh baca di situ untuk rujukan ataupun bahan bacaan bagi yang berminat untuk membaca dengan lebih lanjut lah, insyaAllah. Okey, sekian saja video saya untuk hari ini. Berjumpa kita dalam episod yang akan datang, insyaAllah, video yang lebih menarik lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.